Fasa pertama penyelidikan arkeologi di Bukit Coras telah mendedahkan sebahagian daripada sebuah struktur candi yang terpelihara bersama 2 buah patung bersaiz manusia dan sebuah prasasti yang ditulis dengan aksara Pasca Pallava. Ekskavasi yang telah kami jalankan telah membuktikan bahawa wujud hubungan kebudayaan antara Kedah dengan Jawa dan Sumatera, ya, dan juga selatan Thailand. Dan hal ini membuktikan bahawa Kedah itu merupakan sebahagian daripada kerangka kebudayaan Kerajaan Sriwijaya yang berkembang daripada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masihi. Penemuan ini sebenarnya telah mengukuhkan lagi teori sebelum ini. Ya, kita tahu bahawa dipercayai bahawa Kedah Tua ini merupakan sebahagian daripada kerangka politik dan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Saya harap agar hasil kajian kami ini dapat dijadikan sebagai sebahagian daripada naratif kebangsaan mengenai masa lampau kita. Ya, kebanyakan penceritaan kita tentang sejarah Malaysia ini banyak berfokus kepada Kelestarian Melaka, tapi sekarang ini kita telah menemui lebih banyak data arkeologi yang membuktikan bahawa ketamadunan kita ini adalah jauh lebih awal. Kami menjalankan konservasi burung pungguk jelapang atau dikenali sebagai ban owl kerana kita ingin mengurangkan penggunaan racun kimia yang digunakan pakai di kawasan lapangan, terutamanya industri perladangan kelapa sawit, untuk menjalankan aktiviti kawalan tikus perosak menggunakan konsep GAP, Good Agricultural Practices, yang mana kita menggalakkan industri perladangan menggunakan racun biologi, menggunakan burung pungguk jelapang untuk mengawal populasi tikus di lapangan. Diet burung pungguk jelapang ni hampir 99.9%, hampir 100% lah. Diet burung pungguk jelapang ni ialah tikus. Satu keluarga burung pungguk jelapang ni dia boleh makan sehingga 3,000 tikus setahun. Dengan kuantiti yang begitu banyak, jadi kita boleh menggunakan burung pungguk jelapang ni sebagai satu ejen kawalan biologi semula jadi di lapangan, ya, mengawal musuh perosak iaitu tikus. Jadi harapan kami sangatlah besar mendapat sokongan dari seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat di dalam universiti, tetapi masyarakat di luar sana untuk melihat burung pungguk jelapang ini satu burung yang sebenarnya sangat baik dan menjadi sahabat kepada semua masyarakat di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Ya. Kita mahukan sesuatu galeri yang berfungsi sebagai tempat pengajian dan pembelajaran, bukan semata-mata tempat untuk galeri. Jadi di sinilah timbulnya galeri interaktif di mana kita mempunyai stage ataupun pentas untuk pengajaran. Di samping itu, kita juga mempunyai reka bentuk yang sangat unik di mana kita mempunyai iris ataupun mata di tempat saya berdiri ini, dan kita mempunyai otak dan juga saraf ataupun neurons di kelilingnya. Dan di samping itu, apa yang kita ada di Spices ini adalah spesimen-spesimen daripada pesakit Hospital USME, dan pelajar boleh melakukan pembelajaran kendiri ataupun kita boleh gunakan jar-jar ini untuk tujuan pengajaran. Kita punya jar mempunyai QR code dengan image yang boleh dilihat secara 360 darjah. Kita ada virtual reality, kita juga ada augmented reality, 3D printed organ. Okey. Kita juga ada integrative component dengan ruangan madu kelulup. Kita juga ada bahagian ular. Spices pada saya adalah one in a kind kerana ia merupakan satu galeri yang menggabungkan konsep sains dan seni dalam satu, dan saya harap ia menjadi sesuatu yang kita namakan state of the art, bukan saja di Malaysia tetapi juga di mata dunia. Untuk pengetahuan semua, rawatan brachytherapy lidah, kita satu-satunya pusat rawatan di Malaysia. Bukan sahaja Malaysia, di seluruh Asia Tenggara pun kita satu-satunya pusat yang menawarkan rawatan brachytherapy lidah. Jadi buat setakat tahun 2023 ni kita dah rawat lebih daripada 70 pesakit dengan rawatan brachytherapy untuk lidah.
dan hampir 36 pesakit dengan rawatan hybrid. Rawatan hybrid ni adalah satu rawatan yang unik yang kita develop di PPUSMB. Cara rawatan hybrid ni memang kita jumpa secara tak sengaja, di mana semasa kita buat rawatan kita dapati hasilnya agak bagus, dan selepas tu dalam masa 6 tahun kebelakangan ni kita cuba memperbaiki teknik kita sampai ke tahap yang kita ada sekarang. Memang kalau cara rawatannya sebelum ni, kalau pesakit ada kanser lidah, lidah perlu dipotong dengan kurang-kurang 1 cm di luar kawasan barah, dan selepas tu diteruskan dengan sinaran radioterapi dan kemoterapi. Kalau kita lihat ke pesakit yang menjalani rawatan dengan kita, kebanyakan mereka sepatutnya lidah dipotong dan tak ada option lain kalau untuk menyelamatkan lidah. Sekarang kita ada cikgu yang telah pergi mengajar semula, yang mampu bertutur lebih kurang macam biasa dan juga mampu menjalani hidup. Walaupun ada sedikit kesan sampingan, tapi dia lebih bagus daripada lidah dibuang. Ini merupakan pilot projek negara yang semenjak daripada tahun 2001. BioAccords, sistem saliran mesra alam. Dan sistem ini mengurangkan aliran puncak, dan seterusnya dengan mengurangkan aliran puncak ini ia dapat mengurangkan pengaliran air ke hulu kerana penstoran air di dalam sistem saliran, dan juga penyusupan air pergi ke hilir menjadi lebih perlahan, dan semestinya akan melambatkan volume air masuk ke dalam sungai, dan seterusnya banjir dapat dikurangkan. USM adalah peneraju kepada sistem ini dengan kita mendapat sokongan penuh daripada Jabatan Pengaliran dan Saliran. Kita telah berjaya mengaplikasikan lebih daripada 30 projek BioAccords ini ataupun saluran mesra alam ini di seluruh negara. Kita juga ada satu projek yang berskala besar yang kita bekerjasama dengan pihak swasta, dan kita merupakan konsultan utama untuk projek Kuasa Damansara di Selangor. Dengan kepakaran yang kita ada lebih daripada 20 tahun, kita telah bersedia menjadi sumber rujukan bukan sahaja di peringkat nasional tapi di peringkat antarabangsa, dan kita mahu memastikan sistem kelestarian yang kita ada ini disebarluaskan dan dapat dikongsikan secara bersama. This is a plastics biodegradation project that is carried out by, led by Prof. Sudesh and carried out together with Japanese researchers from Ganma University in Japan. They've brought over some samples from the university, some plastic samples, where they will now install them for the next couple of months to see how well the plastics that they've created would biodegrade in a natural mangrove environment. So mangroves are really effective ecosystems where where it collects debris from the sea and also from the land, and they all gather in this one berry ecosystem. It is important that we create a plastic that can biodegrade so that it does not accumulate in our precious mangrove ecosystems, thus creating a more sustainable environment for both the natural mangrove ecosystem, and also for our own well-being. Because when that happens, the plastics can bioaccumulate up the trophic level by being eaten from invertebrates to bigger fishes, and then end up in our bodies. Mangroves are not typically a place where people would naturally gravitate to because it is hot, it is messy. There are lots of pests in there like mosquitoes, snakes and spiders. You get stuck in there sometimes, thigh or knee deep. But it deserves this attention, and it deserves the attention of not only the students but also other stakeholders like the state government, the federal government, because they are these really super ecosystems that do a lot of services to humankind. Okay? They provide for us, they support us in many ways, they even mitigate climate change.
Gamat is a very important animal, especially to Malaysia. So what is happening at this current moment is that most of the time when they are preparing or producing these products, they have to get the gamat from the wild. So as time goes by, we keep on taking the animals from the sea. What is going to happen? It's going to be reducing and reducing to a point that it might be extinct. So our current project is focusing on ways how we can culture these organisms indoor. We are looking at how we can breed them, what type of food to feed them. We are trying to understand their behavior and how we can actually culture them within the lab environment at the moment. Once the research is underway, we can understand even further how we can culture these animals, and we can actually do some projects on conservation, on trying to repopulate the gamat in the wild. At this point in time, there are no gamat farms anywhere in the world. Our research group is putting a lot of intensive work trying to understand how we are going to culture these organisms. At the moment, we are working with a few different collaborators. We are also working with the industry that produces these pharmaceutical products. Currently, we are also supported and being funded by the Malaysian government. Our objective for this project is to help the country, bottom line. So it will help with the economy. At the same time, we are also helping with the animal population. Besides that, we really want to help the B40 communities start up their own farms, start culturing the sea cucumbers, gain some more income from the pharmaceutical products that they will eventually produce in their own farms. Untuk mesin ini, dia ada beberapa teknologi yang baru berbanding mesin-mesin yang sebelum ini. Yang itu dikatakan sistem biometrics, yang mana sistem ini memudahkan untuk juru X-ray menjalankan pemeriksaan dengan lebih cepat tanpa mengambil masa yang lama yang seperti kita alami dengan mesin yang sebelum ini. Ia juga, kalau kita tengok, dia punya terowong dia agak sedikit pendek berbanding mesin lain. Ini akan mengurangkan rasa keresahan di kalangan pesakit, yang mana kalau kita tengok setengah-setengah pesakit mengalami keadaan klaustrofobia, yang kalau kita menggunakan mesin ini, dia kurang mengalami keresahan tersebut. Satu lagi, coil yang kita gunakan untuk mesin ini juga adalah lebih ringan berbanding mesin yang sebelum ini. Bila dia lebih ringan, pesakit rasa lebih selesa. Memandangkan sekarang HUSM sudah mempunyai 2 MRI, kami lihat ada perubahan dari segi tempoh menunggu untuk pesakit. Ini kita dapat cepatkan tempoh menunggu untuk pesakit, tidak menunggu terlampau lama seperti yang kita lihat di tempat-tempat lain. Ini adalah satu kemudahan yang agak besar, terutamanya untuk hospital yang berada di pantai timur, yang kita tahu tidak banyak kemudahan seperti yang terdapat di pantai barat. Memandangkan ini adalah satu institusi akademik, kami juga mengambil peluang inilah untuk menjalankan penyelidikan yang mana ini juga akhirnya boleh membantu untuk pesakit pada masa akan datang. Pusat ini yang dikenali sebagai Robo Rehab Cyberdyne Hospital USM adalah projek kolaborasi di antara Cyberdyne Robotik Teknologi daripada Jepun, Perkeso dan Hospital dan University Sains Malaysia. Teknologi ini ialah berasaskan kepada teknologi AI, di mana satu aliran ataupun bioteknologi signal daripada otak akan dikesan oleh satu sensor yang diletakkan di anggota badan pesakit dan akan memberikan arahan secara neural circuitry untuk memberikan pergerakan-pergerakan yang kita intended ataupun diniatkan kepada pesakit tersebut. Dan kita memang melihat banyak impak-impak yang positif, yang baik yang dilalui oleh pesakit, mempercepatkan proses-proses pemulihan dan juga memberikan kualiti yang amat baik kepada kehidupan harian pesakit-pesakit kita. Hospital USM adalah HPU yang pertama di Malaysia yang mendekati atau menjejaki teknologi ini untuk diberikan kepada pesakit kita. Selaras dengan moto USM iaitu We Live.
Bukan mudah untuk dipilih sebagai Karman Fellow. Sebanyak 300 penyertaan daripada seluruh dunia telah dihantar kepada Karman Project. Karman Project adalah satu komuniti yang akan memilih seramai 15 orang sahaja daripada 300 penyertaan tersebut, supaya 15 orang ini adalah 15 orang yang betul-betul berjaya dalam bidang angkasa. Mereka yang berada di dalam Fellow Karman adalah mereka yang berpengaruh. Mereka juga mempunyai banyak ilmu yang perlu kita pelajari, dan kita juga boleh bertukar-tukar antara satu sama lain ilmu yang ada di antara Fellow Karman tersebut. Dan saya melihat kelebihan sebagai seorang Fellow Karman adalah suara kita didengari bukan setakat di Malaysia, malahan di konvensyen antarabangsa. Perkara yang paling utama dalam Karman adalah kerjasama antarabangsa. Yang ini yang perlu dipupuk oleh semua institusi atau organisasi supaya kita dapat manfaat bersama. Selama 11 tahun memperjuangkan industri angkasa, kali ini saya melihat Malaysia mempunyai progres yang sangat baik. Saya dan ahli makmal sistem angkasa di Pusat Pengajian Kejuruteraan Aero Angkasa memberi komitmen sepenuhnya untuk membangunkan industri angkasa di Malaysia dan mengharumkan nama Universiti Sains Malaysia.